إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, InsyaAllah pada malam ini kita menyambung lagi pembacaan hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kita telah sampai pada bab yang ke-184, pada hadis yang ke-393. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bab idza kadzabta li rajulin huwa laka musaddiqun. Bab pada menyatakan apabila engkau berbohong kepada seseorang padahal dia membenarkan, yakni dia mempercayai kamu. Engkau berbohong kepada seseorang, cakap dusta kepadanya, sedangkan orang tersebut mempercayai kamu. Hadis ke-393. وبه إليه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا ولك مصدق وأنت له كاذب. Daripada Sufyan bin Usaid Al-Hadrami, bahawasanya beliau telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi besar suatu pengkhianatan apabila engkau menceritakan kepada saudaramu akan satu cerita yang dia membenarkan, yakni dia mempercayaimu, padahal engkau berbohong kepadanya. Jadi Nabi SAW menyatakan menjadi besar satu pengkhianatan, yakni perbuatan ini ialah satu perbuatan khianat. Apabila seorang itu dia bercakap, dia berkuliah, dia berceramah, sehingga penonton, audien itu mempercayai apa yang dia cakapkan, apa yang dia janjikan, padahal si pengucap tadi merupakan seorang yang hanya berbohong kepada para pendengar. Lalu Nabi SAW mengatakan di awal hadis ini, kaburat khianatan, iaitu menjadi besar pengkhianatan. Jadi perbuatan ini dikira sebagai satu perbuatan khianat yang besar.
Jadi ini peringatan kepada kita seluruh orang Islam khususnya, apabila bercakap, berkuliah, berceramah pada hari ini, supaya menyampaikan sesuatu perkara dan fakta yang betul. Kerana Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis ini, kaburat khianatan, menjadi besar pengkhianatan tersebut. Ini pelaku tersebut dikira sebagai pengkhianat kerana dia telah memanipulasi, menggunakan kepercayaan orang tadi, pendengar tadi. Dia tahu orang itu percaya pada dia, lalu dia gunakan peluang tersebut untuk menipu pendengar. Jadi ini kalam Nabi SAW. Bab yang ke-185, bab la ta'id akhaka syai'an fatukhlifah. Bab pada menyatakan jangan engkau berjanji sesuatu kepada saudaramu kemudian engkau memungkirinya. Bab pada menyatakan jangan engkau berjanji sesuatu kepada saudaramu, yakni kamu berjanji untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian kamu memungkirinya, yakni selepas daripada itu, yang masa yang sepatutnya orang tersebut menunaikan janji, lalu dia mungkir. Hadis ke-394, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Sa'id qala haddatsana Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi an Laithin an Abdul Malik an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berdebat dengan saudaramu, yakni perdebatan yang tidak perlu. Wala tumazihu, jangan engkau mempersendakannya. Wala ta'iduhu maw'idan fatukhlifah, dan jangan engkau berjanji kepadanya dengan suatu janji kemudian engkau memungkirinya. Jadi dalam hadis ini ada 3 peringatan ataupun ada 3 larangan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dari seorang saudara kepada saudara. Yang pertamanya, yakni elakkan berdebat pada perkara-perkara yang tidak perlu, kerana perdebatan ini akan menjauhkan hati, akan merenggangkan hubungan. Yang keduanya, jangan seorang itu dia mempersenda, memperkecilkan saudaranya, kerana perkara ini juga akan menyebabkan saudara tersebut berkecil hati dan akan merosakkan hubungan persaudaraan Islam tersebut. Dan yang ketiganya, jangan seseorang itu berjanji dengan suatu janji kemudian dia memungkirinya, dia tidak melaksanakan. Di dalam hadis yang lain disebutkan ia merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang munafik.
idza wa'ada akhlafah, apabila dia berjanji dia mungkir. Babu at-ta'ni fil ansab, bab 186, bab pada menyatakan mencela nasab. Hadis ke-395, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Asim an Ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahatu wat-ta'nu fil ansab. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua cabang ataupun dua perkara yang tidak ditinggalkan kedua-duanya oleh umatku, iaitu yang pertamanya ialah meratapi kematian, iaitu perbuatan seseorang yang menangis dalam keadaan menyalahkan takdir, tidak mengawal perasaan dia ketika berlaku musibah kematian. Ini disebut an-niyahah. Dan masyarakat jahiliyah sejak zaman dahulu lagi, bila berlaku kematian mereka akan menampar-nampar muka, dan mereka akan mengoyak-ngoyak baju, wasyaqqal juyub, mereka akan mengoyak-ngoyak baju, wa da'wa bida'wal jahiliyah, dan mereka akan menyeru, memanggil dengan dakwaan ataupun dengan kata-kata jahiliyah. Yakni orang jahiliyah mereka akan menyalahkan takdir apabila berlaku sesuatu perkara. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan dua cabang ataupun dua perkara yang tidak ditinggalkan keduanya oleh umatku, iaitu an-niyahatu, meratapi kematian. Adapun menangis ke atas kematian, ini ialah perkara yang dibenarkan dalam syarak. Yang dimaksudkan dengan an-niyahah ini ialah meratapi dalam keadaan dia tidak mengawal perasaan dan menyalahkan takdir. Dan yang keduanya wat-ta'nu fil ansab, dan mencela nasab, yakni keturunan. Maksudnya dia menyebutkan keaiban-keaiban pada keturunan. Bab yang ke-187, babu hubbir rajuli qaumah, bab pada menyatakan cinta seseorang kepada kaumnya. Kerana mencintai kaum sendiri merupakan fitrah manusia. Sebagaimana mereka mencintai suami, anak-anak, isteri, kaum keluarganya, manusia mempunyai sifat asabiyah, sifat perkauman, iaitu mereka ini lebih sayang kepada bangsa mereka. Maka ini ialah sifat yang ada pada kelompok manusia. Dan Ibn Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimahnya menjelaskan bagaimana suatu peradaban itu boleh terbentuk. Antara faktor utamanya ialah ada sifat asabiyah, yakni mereka itu mencintai, menyayangi kaum mereka sehingga mereka membentuk kuasa ketika itu. Adapun asabiyah yang dilarang dalam syarak ialah apabila seseorang itu memenangkan kumpulannya ataupun kaumnya sedangkan mereka itu melakukan kesalahan. Itu asabiyah yang dilarang. Adapun asabiyah yang dalam keadaan biasa, perkara itu
lah yang membentuk masyarakat. Satu kumpulan, satu komuniti itu dibentuk daripada asabiyah. Sebagaimana kita berkumpul, ni asabiyah ni asabiyah. Kan orang masjid, orang surau berkumpul sama, itu asabiyah yang dibenarkan. Asabiyah yang dilarang tadi ialah menyokong kumpulan mereka walaupun seseorang itu melakukan kesalahan. Itu asabiyah yang dilarang. Babu hubbir rajuli qaumah, bab pada menyatakan cinta seseorang kepada kaumnya. Hadis ke-396. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Zakaria qala haddatsana al-Hakam ibn al-Mubarak qala haddatsana Ziyad ibn Rabi' qala haddatsani Abbad ar-Ramli qala haddathatni imra'atun yuqalu laha Fusailah قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم قال نعم. Daripada Abbad ar-Ramli, beliau telah berkata, telah menceritakan kepadaku seorang perempuan yang dipanggil namanya Fusailah. Jadi sanad hadis ini bersambung daripada Abbad ar-Ramli, yang mana beliau dengar cerita ini daripada seorang perempuan namanya Fusailah. Telah berkata, Fusailah ni berkata, aku telah mendengar daripada ayahku. Beliau berkata, yakni ayah Fusailah ini menceritakan satu peristiwa yang berlaku di antara beliau, bapanya tadi, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata bapanya, aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah termasuk daripada asabiyah? Asabiyah ini ketaksuban. Sekiranya seseorang menolong kaumnya di atas melakukan kezaliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Jadi hadis ini ketika ditanya tentang asabiyah, yakni taksub kepada kumpulan, kepada kaum ini, dikaitkan dengan kezaliman, yakni seseorang itu menyedari akan kezaliman seseorang dalam kumpulannya, tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi menyokong kezaliman tersebut. Itu termasuk dalam asabiyah yang dilarang, yang dicela. Dan apabila ditanya perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menjawab, ya, iaitu perkara tersebut dikira sebagai asabiyah. Bab ke-188, Babu hijratir rajul, bab pada menyatakan memulaukan seseorang, yakni memboikot seseorang yang lain. Hadis ke-397. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن طفيل وهو بن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فقالت أهو قال هذا قالوا نعم
قالت عائشة رضي الله عنها فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا فاستشفع ابن زبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذر الذي نذرت أبدا فلما طال على ابن زبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أن أدخل فقالت عائشة رضي الله عنها ادخلوا قال كلنا يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلموا أن معهما ابن زبير فلما دخلوا دخل ابن زبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال قال فلما أكثر التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن زبير ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. Daripada Auf ibnu Al-Harith ibnu Tufail, dan beliau adalah anak saudara lelaki Aisyah radhiyallahu anha daripada jalur ibunya. Auf ibnu Al-Harith ini anak saudara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dari sebelah ibunya. Bahawasanya telah diceritakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma telah berkata mengenai sesuatu pembelian atau pemberian yang diberikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Demi Allah, hendaknya Aisyah berhenti atau aku akan menahan hartanya. Yang ini berlaku salah faham di antara isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Zubair ini juga anak saudara Sayyidatina Aisyah. Kerana Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, bapa Abdullah ini ialah Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi, dan isteri kepada Az-Zubair bin Al-Awwam iaitu mak kepada Abdullah ini ialah Asma binti Abi Bakrin, kakak Sayyidatina Aisyah. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ini anak saudara Sayyidatina Aisyah. Berlaku sedikit salah faham di antara mereka. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah dia mengucapkan ini? Apakah Abdullah bin Az-Zubair ada cakap perkataan tersebut? Mereka berkata ya. Orang ramai kata ya, Abdullah bin Zubair ada cakap
sekian-sekian. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia adalah nazarku kerana Allah bahawa aku tidak akan bercakap dengan Ibnu Zubair walau sepatah pun selamanya. Yakni beliau bernazar untuk tidak bercakap dengan anak saudara ini selama-lamanya, yakni sampai akhir hayat. Lalu Ibnu Zubair telah meminta syafaat, yakni pertolongan, recommend dengan kaum muhajirin, yakni para sahabat di Mekah, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah lama mendiamkan dirinya, yakni memboikotnya. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ni jumpa sahabat-sahabat muhajirin, orang-orang yang asal daripada Mekah ni, minta supaya mereka ni jadi orang tengah, ya. Mereka ni cari helah supaya beliau dapat berbaik semula dengan makciknya, Sayyidatina Aisyah tadi yang telah bernazar. Dia kata, aku tak akan cakap dengan Abdullah bin Zubair ni selama-lamanya. Namun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, aku tidak akan menerima pertolongan sesiapa pun untuk minta ampun bagi pihaknya selamanya. Yang ni akhirnya datanglah rombongan beberapa orang muhajirin mewakili Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair, menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah bahawasanya beliau, yakni Abdullah bin Zubair ini minta maaf kepada makcik. Dan Sayyidatina Aisyah menolaknya. Beliau kata, demi Allah, aku tidak akan menerima pertolongan sesiapa pun, yakni syafaat, recommend sesiapa pun bagi pihaknya, yakni bagi pihak anak saudara aku selamanya. Dan aku tidak akan mengkhianati nazarku, yakni aku tidak akan melanggar nazar aku selamanya. Yakni nazarnya yang asal tadi, bahawa beliau tidak akan bercakap dengan Abdullah bin Az-Zubair ini selama-lama. Setelah pemboikotan itu berlaku lama ke atas Ibnu Zubair, beliau pun berbincang dengan Al-Miswar Ibnu Makhramah dan Abdurrahman Ibnu Al-Aswad Ibnu Abdi Yaghuth, yang mana kedua-duanya adalah daripada Bani Zuhrah. Jadi apabila makciknya tadi dah lama tak bercakap dengan Abdullah bin Zubair ni, Abdullah bin Zubair ni masih lagi berusaha, masih lagi berfikir macam mana cara nak baik dengan makciknya. Lalu beliau jumpa dengan dua orang kawannya daripada Bani Zuhrah, seorang namanya Miswar dan seorang lagi namanya Abdurrahman. Maka Ibnu Zubair berkata kepada keduanya, kepada dua orang temannya tadi, aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah, hendaklah kalian berdua mempertemukan aku dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana sesungguhnya tidak halal baginya, yakni tidak halal bagi Sayyidatina Aisyah ni untuk bernazar memutuskan hubungan denganku, iaitu nazar tersebut nazar yang haram, memutuskan qati'atul rahmi, nazar memutuskan silaturahim ini termasuk nazar yang dilarang. Jadi Ibnu Zubair kata perkara tersebut tidak halal baginya, tak sepatutnya dilakukan. Dan sekarang ni aku minta bantuan kamu, Miswar dan Abdul Rahman, supaya cari jalan macam mana aku dapat berbaik semula dengan makcik aku, dan makcik aku tadi membatalkan nazar yang tidak syar'i tersebut.
Walaupun ada keadaan di mana nazar ataupun boikot ini, muqata'ah ini dibenarkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang sahabat yang tidak menghadiri peperangan Tabuk. Maka boikot tersebut berlaku dalam 50 hari untuk menyedarkan mereka daripada kesilapan mereka. Tetapi tidaklah muqata'ah tersebut, boikot itu selama-lamanya. Sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah tadi, beliau akan boikot anak saudaranya sepanjang hayat. Maka Al-Miswar dan Abdul Rahman pun membawanya, yakni membawa Ibnu Zubair tadi dengan menyelimutkannya dengan ridak mereka, pergi menghadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka buat helah. Ridaknya, selendang tersebut, selendang mereka tu mereka tutup kepala Abdullah bin Zubair. Mereka tutup kepada Abdullah bin Zubair, pergi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kedua-duanya iaitu Miswar dan Abdul Rahman tadi meminta izin untuk masuk menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka kedua-duanya pun memberi salam, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah boleh kami masuk? Jadi ini ialah adab bila nak masuk ke rumah seseorang, ialah memberi salam. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, masuklah kalian. Kedua-duanya bertanya, sekalian kami wahai Ummul Mukminin. Yang ni Sayyidatina Aisyah kenal cam suara Miswar dengan Abdul Rahman ini. Jadi dia kata, Sayyidatina Aisyah kata masuk. Jadi Miswar dengan Abdul Rahman ni dah berpakat dengan Ibnu Zubair tadi, kan dia datang berselimut tutup kepala tadi. Jadi mereka kata semua ke boleh masuk. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, masuklah kalian semua. Kerana Sayyidatina Aisyah tidak tahu bahawasanya di kalangan mereka itu ada Abdullah bin Zubair. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui bahawa bersama kedua-duanya itu adalah Ibnu Zubair. Maka tak kala mereka masuk, masuklah Ibnu Zubair ke balik hijab, yakni tabir. Lalu memeluk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para tabi'in yang datang selepas Nabi SAW, selepas zaman Nabi, dipanggil tabi'in. Jadi mereka ini mendengar hadis daripada Sayyidatina Aisyah daripada min wara'i hijab, dari belakang tabi'. Oleh kerana Sayyidatina Aisyah ini ialah isteri yang banyak meriwayatkan hadis, maka para sahabat dan para tabi'in mereka akan duduk belakang tabi', dengar Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis. Jadi Abdullah bin Zubair ni masuk terus ke tabi' tersebut, masuk ke dalam, peluk makciknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu memeluk Ibnu Az-Zubair ke balik hijab, masuklah Ibnu Az-Zubair ke balik hijab, yakni tabir, lalu memeluk Aisyah radhiyallahu anha dan merayu kepadanya sambil menangis. Al-Miswar dan Abdul Rahman pun turut merayu kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya beliau bercakap dengannya dan menerimanya, yakni menerima balik permohonan maaf Ibnu Zubair. Kedua-duanya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada memboikot, yakni tidak bertegur sapa
dan bahawasanya tidak halal bagi seseorang untuk dia memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan perkara ini diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi perasaan ini manusia begitu, ya. Kadang-kadang oleh kerana perasaan marah tersebut, maka berlaku juga seperti ini. Maka tak kala mereka terus banyak mengingatkan dan mendesak Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun mulai bercakap dan menangis. Lalu berkata, sesungguhnya aku telah bernazar dan nazar itu adalah berat. Yakni dia kata nazar aku dahulu, aku bernazar takkan cakap selama-lamanya dengan Ibn Zubair. Namun kedua-duanya tetap memujuk Aisyah radhiyallahu anha sehingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mula bercakap dengan Ibn Zubair. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memerdekakan 40 orang hamba untuk membatalkan nazarnya. Dalam riwayat yang lain disebut dibebaskan 10 orang hamba. Ini 10 orang, kemudian 10 orang hingga bilangan tersebut 40 orang. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memerdekakan 40 orang hamba untuk membatalkan nazar. Yakni kafaratul yamin, ya, sumpah kafarah sumpah. Beliau membatalkan sumpahnya. Setelah itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selalu mengingati nazarnya. Itu setelah beliau memerdekakan 40 orang hamba, lalu beliau akan menangis sehingga air mata beliau akan membasahi khimarnya, yakni membasahi tudungnya. Jadi perkara ini menyebabkan saya Aisyah akan menangis. Dan dalam kafarah sumpah ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-89, ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu, maka kafarahnya ialah it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan yang sederhana pertengahan, ya, yang kamu makan dengan ahli keluarga kamu. Au kiswatuhum, atau kamu beri orang-orang miskin ini, 10 orang miskin ini pakaian. Au tahriru raqabah, atau kamu bebaskan hamba. Jadi untuk membatalkan nazar tadi ataupun sumpah tadi ialah dengan membayar kafarah. Sama ada beri makan 10 orang miskin atau memberi mereka 10 orang miskin ini pakaian ataupun membebaskan hamba. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah kafarah sumpah kamu apabila kamu telah bersumpah. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kamu. Jadi Sayyidatina Aisyah dalam situasi ini telah membebaskan hingga 40 orang hamba sebagai satu penyesalan terhadap sumpah yang beliau telah lakukan, radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhum ajma'in. InsyaAllah nanti kita sambung pada bab yang seterusnya, babu hijratil muslim, bab pada menyatakan memboikot seorang Islam yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.